Okey, jadi di sini, okey, kamu betulkanlah jawapan pelajar ni. Okey, ciri-ciri remaja yang berkualiti ialah remaja perlu membina kecemerlangan. Remaja perlu membina kecemerlangan diri secara holistik sampailah aman. Okey, dapatlah 2. Okey, kamu write. Okey, jadi pelajarnya agaknya nak bagi berapa? S1. Ya, dia tak dapat S2 lah, dia dapat S1. Ya, okey. Baik. Okey, seterusnya. Di samping itu, okey, betul penanda wacana? Betul ya. Remaja yang berkualiti juga berpegang teguh pada agama. Okey, dapat? Okey, right, S2. Ya. Dan melengkapkan diri dengan ilmu pengetahuan. Okey, dapat isi? Dapat tak? Dapat. Okey, dia ada dan di situ. Dia guna kata hubung. Okey, maknanya satu ayat ni ada 2 isi. Baik, sekarang ni dah dapat berapa mangkah isi dah? Ada 3 isi, tapi mangkah isi dapat berapa? 5. Ya, okey, 1, 2, 2. Okey, seterusnya. Baik, seterusnya berusaha mewujudkan kesejahteraan sosial berasaskan prinsip saling menghormati. Tertinggal lagi. Okey, kalau kita tak mau ulang remaja, kita guna apa? Kata ganti nama apa? Mereka. Ya, kita boleh guna mereka. Kalau kita cik ulang remaja saja, kita gunakan mereka. Kita ada banyak kata ganti nama dengan yang sesuai. Ya. Okey, selain itu, remaja juga perlu prihatin terhadap isu semasa dan segala masalah masyarakat. Okey, ini isi lain tadi. Kita tak baca sampai habis tadi kan? Ya. Okey, jadi cikgu nak kamu faham bahawa isi maksudnya isi tersurat mesti jelas. Ya, ada subjek. Okey, siapa? Kita bincang siapa? Okey, dalam pendidikan ni kita bincang remaja. Okey, kamu kena sebut remaja. Okey, biar jelas. Tak ada pemeriksa tu dia nak break tu dia tak bagi ke? Tak bagi ke? Dia pen dia mesti biar sampai pada kata jawapan kamu. Dia right S2. Ya, tak ada dia was-was. Tak bagi ke? Tak bagi ke? Tak mau macam tu sakit kepala sebenarnya pemeriksa macam tu. Ya, kalau cikgu jadi pemeriksa pun kesian kan? Kesian lah. Tak kesian ke tak kesian tak mau macam tu. Ya. Okey, jadi kalau belajar A-class dia mesti right S4. Ya, dia tak ada persoalan dah. Ya. Okay, jawapan tu tidak ada menimbulkan persoalan kepada pemeriksa. Okey, baik. Faham tak? Ya. Okay. Baik, seterusnya. Okey, kita tengok pula isi tersirat. Okey, cikgu sebenarnya ada 5 jawapan. Cikgu bagi lagi kepada kamu. Kita tengok. Ya. Okey, kita tengok isi tersirat. Okey, isi tersirat ni kita mula dengan sebaliknya. Ataupun dalam paparan slide ni cikgu tulis apa? Sementara itu. Okey, ni penanda wacana yang kamu guna. Ya. Tak payah fikir yang lain dah. Sebaliknya ataupun sementara itu. Okey, sebaliknya kesan-kesannya terhadap negara ialah. Okey, kesan-kesannya terhadap negara ialah. Okey, kita terus ambil daripada arahan soalan, kan? Ya. Sebab dalam arahan soalan dia tulis apa? Kesan-kesannya, ya. Okey, kesan-kesannya terhadap negara. Tak ada masalah lah. Yang itu merujuk kepada siapa? Ciri remaja yang berkualiti. Ini tak ada masalah. Ialah dapat membantu membangunkan negara dalam pelbagai bidang. Apa yang kurang kat sini? Apa yang salah di sini? Ialah dapat membantu membangunkan remaja dalam pelbagai bidang. Okey, kita tengok pada isi dulu. Dapat membantu membangunkan negara dalam pelbagai bidang. Baik, kalau kamu kesan ni tepat? Kesan ni tepat tak? Dapat membantu membangunkan negara dalam pelbagai bidang. Tepat tak? Kalau kita ada remaja berkualiti, dapat membantu membangunkan negara. Betul? Kita ada remaja berkualiti, dapat tak membantu membangunkan negara? Betul? Okay, betul. Dan
Dia ada huraian itu. Dia ada isi dan juga huraian. Okey, ini yang cikgu nak. Tak ada kamu berhenti. Okey, ialah dapat membantu membangunkan negara. Kata dia berhenti situ je. Ya, dapat mengurangkan masalah jenayah. Kamu berhenti situ je, kamu tak ada huraian. Tapi pelajar ni kesan dia jelas. Dapat membantu membangunkan negara dalam pelbagai bidang. Jelas. Ada isi, ada huraian. Jadi A+. Ya? Kalau berhenti setakat dapat membantu membangunkan negara tu, memang isi tapi tak A+ lagi. Ya, dia mesti ada huraian. Ya? Okey, dan menaikkan nama negara di pesada dunia. Ada isi, ada huraian. Macam mana nak ada huraian? Kamu tambahlah. Ada kata segi nama sikit ataupun ada pelengkap ayat sikit di ujung. Ya. Okey, menaikkan nama negara itu di pesada dunia. Macam tadilah kamu tulis petikan membincangkan kriteria remaja yang berkualiti di negara kita. Di negara kita tu huraian. Ya. Okey, ada isi, ada huraian. Faham? Okey. Baik, nanti kalau kamu tengok skema sebenar, kamu nampak. Okey, ini isi, ini huraian. Ini isi, huraian. Okey, ini A+. Tak petikai dah, memang betul. Ya. Baik, cuma sekarang kita sebenarnya kita semak isi je, kita tak semak bahasa pun. Bahasa dia salah. Ya. Okey, contohnya ialah dapat, betul tak? Tak betul. Okey, dan kita garis ialah pun. Ya. Ya, selepas ialah mesti kata nama, frasa nama. Ialah dapat. Ya. Kesan-kesannya terhadap negara remaja sebenarnya tak sah boleh ialah terus saja. Remaja dapat membantu remaja ini dapat membantu membangunkan negara dalam berbagai bidang. Ya. Okey. Baik. Okey, faham? Maknanya setiap isi tu mesti ada isi, mesti ada huraian. Ya. Okey, seterusnya kesimpulan. Okey, kesimpulannya, okey, kamu tengoklah. Cikgu faham. Pelajar dalam paper ni memang tahu kesimpulan mesti ada apa? Kesimpulannya, okey, pendapat, saranan, pandangan tentang soalan atau tema. Okey, kamu kena ada yang tu. Ya. Baik, yang tu kau dapat berapa markah? 1. Ya. Agar supaya harapan kesan terhadap masyarakat atau negara. Ya. Okey, pelajar ni dapat tak 2 markah? Kesimpulannya, kerjasama pihak kerajaan dalam melahirkan remaja yang berkualiti adalah diperlukan. Adakah ini saranan? Ya. Adakah ini saranan? Ya. Ya. Okey, kerjasama pihak kerajaan dalam melahirkan remaja yang berkualiti adalah diperlukan. Pendapat, saranan, pandangan tentang soalan atau tema. Betul lah? Kan? Kerjasama pihak kerajaan dalam melahirkan remaja yang berkualiti adalah diperlukan. Okay, dia bagi saranan ada kaitan dengan soalan. Ya? Agar kemajuan negara dapat dicapai. Adakah kesan? Agar kemajuan negara dapat dicapai. Adakah kesan? Ya. Okay. Boleh bagi 2? Ya. Okay, bagi 2 lah. K2. Ya. Jadi pelajar ni tadi kita dah dapat P2. Isi lagi kita semak 3 saja. Dah dapat 6. Kan? Ya? Kemudian isi tersirat dia dapat 4. Kemudian kesimpulan dapat 2. Okey, berapa semua? 2, 8, 12. 2 campur 6. 8 campur 4 12 campur 2 14. Sebenarnya dia ada 3 isi lagi dah. Dia dapat 14. Okey, bahasa dia salah sikit-sikit. Okey, bahasa kalau 14 sepatutnya bahasa separuh daripada markah isi 7.
Okey, pelajar ni dia sebenarnya dia dapat isi dia memang cukup 12 markah. Ya, sebenarnya dia ada 6 isi. Pelajar ni dia dapat markah isi 20 sebenarnya. Ya, dia 20. P2 isi tersurat 12, isi tersirat 4 dia dapat 20, tapi dia tak dapat markah penuh paksa. Okey, cikgu tak bagi markah penuh paksa sebab ada salah lah, ya. Dia tertinggal subjek tadi kan. Dia tertinggal remaja zaman ni. Dia tak akan dapat 9 atau 10 lah, sebab 9, 10 markah bahasa cemerlang. Mungkin dia dapat 7 atau 8. Jadi dia mungkin dapat 28/30. Okey, ya. Baik, sebab tu bagi cikgu, kalau cikgu pernah ajar kelas belakang, rumusan ni memang latih bukti betul-betul. Sebab bukan susah nak dapat markah penuh. Cuma cikgu bimbing kamu hari ini, dalam bingkai hari ini adalah untuk dapat isi yang A+, ya. Okey, kamu memang dah dapat, dah tahu dah cara jawab, cuma kita nak bagi mantap dengan jawapan kita, ya. Okey, ada soalan? Ada soalan? Rumusan? Ada soalan? Okey, boleh ikut? Okey, ya. Baik, sampai tu kamu sepatutnya kamu semak lah. Okey, sekarang kamu tanda lah yang kita dah tanda tadi kan. Okey, kemudian kamu tulis di bawah tu P2 X dia berapa tadi? Kamu tanda P2 X 6, kemudian T tersirat 4 K2. Jadi semua sekali tadi kita kira tadi 14 kan. Okey, masa berapa? Ya. Baik. Okey. Sekarang kita nak pergi kepada bahagian pemahaman. Okey, soalan 2, pemahaman. Okey, berapa markah? Dia ada berapa petikan? Berapa petikan pemahaman kamu kena jawab? 4, ya. Okey, 2A petikan umum, iaitu petikan rumusan, kan? Okey, 2B rusak model. Okey, 2011 cempaka berdarah, 2012 hutan rimba, 2011 cempaka berdarah. Cempaka berdarah tu drama ke cerpen? Drama tingkatan 4. Tahun lepas cerpen hutan rimba, betul kan? Hutan rimba cerpen tingkatan 5. Naik dah. Tahun ni nak naik apa? Drama cerpen, drama balik. Okey, tahun ni mungkin cerpen tingkatan 4 atau drama tingkatan 5. Drama tingkatan 5 Dato' 1400 tu. Okey, satu lagi yang cikgu buat tajuk panjang lagi yang juga ya. Okey, cerpen tingkatan 4 senang, terang. Isra, Melissa, biarkan samudra, cikgu ingat sebab senang cerpennya, ya. Okey, apa lagi? Kalau untuk tingkatan 5. Ibu dan cerpen, senang, ya. Baik, jadi sekarang ni boleh fokus dah. Boleh fokus dah. Kalau kamu nak dapat A+, kamu fokus dah. Sebab kita dah nampak dah, kita naik dah tahun lepas cerpen, tahun sebelum tu drama. Jadi boleh agak dah tahun ni. Mungkin cerpen tingkatan 4 atau drama tingkatan 5. Kita boleh baca adalah cerpen tingkatan 4. Nak bagi faham betul-betul. Next soalan apa boleh jawab. Ya? Okey, baik. Markah 35 markah. Okey, kalau rumusan 35 minit, untuk pemahaman 40 minit, ya. Okey, ada 4 pemahaman. Okey, ya. Prosa model, prosa klasik, puisi. Okey, baik. Sekarang kita nak terus kepada soalan dan skrip jawapan. Kamu tengok soalan dan skrip jawapan. Okey, tengok soalan rumusan. Pemahaman rumusan. Tengok pemahaman rumusan. Baik, kalau susah kamu buang klik. Kalau susah nak tengok soalan dengan ni kan, buang klik.
Betul tak? Membina kekuatan diri. Dia buka melahirkan membina jati diri kekuatan diri. Betul tak? Jati diri kekuatan diri. Okey, kamu tengok dalam petikan. Okey, dalam petikan tu mana dia melahirkan jati diri. Okey, peringkat akhir sekali. Okey, remaja hendaklah melengkapkan diri dengan berbagai kemahiran atau latihan supaya mampu berdikari demi melahirkan jati diri yang benar-benar ampuh. Okey, berdikari demi membina kekuatan diri yang benar-benar ampuh. Okey, maknanya jati diri itu dia tukar kepada kekuatan diri, betul? Melahirkan kita tukar kepada membina. Okey, belajar kita tukar kepada membina, betul tak? Okey, membina itu betul. Kekuatan diri, jati diri, kekuatan diri, jati diri. Keupayaan diri. Siapa sebut keupayaan diri tadi? Siapa sebut tadi? Cikgu dengar tadi. Okey, keupayaan diri. Baik, jati diri memanglah berkait tentang nilai diri kita. Ya? Okey, keupayaan diri cikgu terima. Okey, kalau kamu tulis membina keupayaan diri yang benar-benar ampuh, betul? Betul, dapat 2 markah. Ya? Okey, apa jawapan lain? Jati diri, keupayaan diri, betul? Ya? Jati diri, kamu buka kepada apa selalu kita sebut jati diri ni? Apa dia? Lupa nama Rizwan. Integriti diri. Integriti diri. Jauhnya jauh. Kita apa? Mencuba. Okey deh. Apa lagi? Jati diri. Setiap orang ada jati diri. Apa dia? Dengan suara Aspa, AJ. Nilai diri. Keyakinan diri. Kita tukar jati diri kepada keyakinan, betul? Ya. Baik, dia lebih kepada sifat kita, kan? Apa ni macam tadilah keupayaan diri. Baik, tak apa. Yang ni walau macam mana pun kena ada banyak perbendaharaan kata. Ya, dia tak ada format, tak ada apa. Ya, cuma cara jawab saja. Okey, belajar ni cara jawab betul tak? Maksud rangkai kata melahirkan jati diri ialah membina kekuatan diri. Okey, betul tak? Cara jawab. Okey, belajar dengan sandbox, cikgu minta kamu mula dengan apa? Mula dengan maksud ke mula dengan rangkai kata? Okey, rangkai kata. Ya? Baik, rangkai kata melahirkan jati diri bermaksud. Ini lagi tepat. Ya? Lagi nak elak kita daripada melakukan kesilapan bahasa. Baik, cikgu berapa? Okey, kita tak nak, kita kena fikir macam ni. Pemeriksa ni kita agak pemeriksa yang straight lah. Kan? Ya? Kita tengok serba-serbi bahasa, tata bahasa dan sebagainya. Okey, kamu mulakan dengan rangkai kata melahirkan jati diri bermaksud membina keupayaan diri. Itu tepat. First, kalau orang kata naluri yang pertama, insting yang pertama itu tepat. Ya? Okey, naik jati diri ni kita boleh buka kepada sifat peribadi, ya? Ciri kepribadian, identiti. Ya? Okay, identiti, ciri kepribadian ataupun sifat kepribadian. Ya? Okey, itu jati diri. Bila kita masukkan dalam petikan tu tak ada masalah. Okey, kalau selain melahirkan tu kamu boleh guna selain daripada membina ialah menghasilkan. Menzahirkan. Menzahirkan bolehlah menzahirkan, mewujudkan, ya, membina, yang tepatlah membina, ya. Baik, jadi belajar ni kita nak bagi berapa
Okey, pelajar ni dia dapat satu saja, ya. Okey, dia dapat satu saja. Okey, seterusnya cabaran remaja ini hadapi ialah pembaruan dan perubahan yang berlaku dengan pantas. Okey, yang tu dah kamu raih satu. Okey, yang di atas tu salah, yang di bawah tu salah. Okey, jawapan ada dalam perenggan. Okey, perenggan kedua, ya, perenggan kedua, baris 3 baris terakhir. Okey, tak apa, nanti coba bagi 5 jawapan kamu rujuk. Okey, soalan nombor 2, jawapan dalam petikan. Jangan cari di mana-mana, jawapan dalam petikan. Okey, kena tulis berapa jawapan? Okey, maka 3. Jadi kena tulis 3, ya, 3 jawapan. Jadi pelajar ni ada satu saja. Okey, sekarang yang nak cikgu minta kamu lihat adalah soalan 3. Okey, baik. Okey, tengok soalan 3. Soalan dia tanya apa? Pada pendapat anda, jelaskan usaha-usaha yang patut dilakukan untuk melahirkan remaja yang memiliki khasiat yang terpuji. Okey, pada pendapat anda, jelaskan usaha-usaha yang patut dilakukan untuk melahirkan remaja yang memiliki khasiat yang terpuji. Okey, kamu right? Okey, jawapan pelajar ni betul tak? Pada pendapat saya, usaha-usaha yang patut dilakukan untuk melahirkan remaja yang memiliki khasiat yang terpuji adalah dengan mendisiplinkan diri mereka. Seterusnya, membina jati diri yang tinggi dalam diri mereka. Selain itu, sikap dan nilai yang terpuji juga perlu diterapkan dalam diri remaja. Di samping itu, remaja yang ingin memiliki khasiat terpuji juga perlulah ada kesungguhan dan keyakinan terhadap diri sendiri. Baik, jawapannya betul. Semacam kan? Kamu jawab macam mana? Okey, kalau kamu jawab macam ni, usaha nak bagi berapa ni? Okey, yang ni berapa markah? 4. Okey, baik, ingat ya, kena tulis 4 jawapan. Sebelum ni kamu tulis berapa? 2. Tulis 4. Bermula tahun lepas, diingatkan semua pemeriksa, bukan diingatkan, semua pemeriksa dan guru bahasa Melayu membimbing pelajar menulis 4 jawapan untuk soalan KB. Jangan anggap 4 markah, 2 jawapan. Okey, kena tulis 4 jawapan. Pelajar ni dia ada 4 jawapan, tapi adakah jawapan dia boleh dapat 4 markah? Okey, kamu komen sebab kamu nak jawapan A+ kan? Okey, kamu rasa dapat 4 markah? Tak. Ya. Okey, kita tengok yang pertama. Adalah dengan mendisiplinkan diri mereka. Ni usaha, tapi apa yang tak ada? Apa yang tak ada? Macam mana nak disiplin diri mereka? Siapa nak disiplin diri mereka? Ibu bapa. Enggak. Ya? Okey, memiliki khasiat terpuji ialah ibu bapa perlu mendisiplinkan diri mereka dengan melalui didikan agama. Itu baru dapat 1 markah. Kan? Ya? Okey, memiliki khasiat yang terpuji ialah perlu mendisiplinkan diri mereka melalui didikan agama. Kamu dapat 1 markah. Pemeriksa tak bagi kaedah, jelas usaha. Okey, baik, yang kedua. Seterusnya, membina jati diri yang tinggi dalam diri mereka. Siapa? Ibu bapa boleh lagi? Kalau dah semua jawapan meletak ibu bapa, salah orang? Tak. Kalau berbeza, yang atas lagi disiplin, yang ini membina jati diri. Sama tak? Tak sama, ya? Okey, mungkin kamu tulis ibu bapa juga perlu membina jati diri yang tinggi dalam diri mereka. Lalu
bagi pendidikan tidak formal di rumah. Jelas. Ada isi atau sedikit huraian jelas. Tapi pelajar ni dia bagi usaha tu je. Ya, tak ada siapa, tak ada huraian. Okey, selain itu sikap dan nilai yang terpuji juga perlu diterapkan dalam diri remaja. Agaknya siapa? Ada. Ya. Okey. Di samping itu remaja yang ingin lagi memiliki sasar terpuji juga perlulah ada kesungguhan dan keyakinan terhadap diri sendiri. Yang ni remaja lah. Remaja perlu buat apa? Ya. Okey, baik. Jadi, mesti ada siapa. Usaha ni kamu kena sebut siapa. Ibu bapa ke, remaja itu sendiri ke, masyarakat ke, apa lagi? Kerajaan, ya. Ataupun sekolah. Okay, kamu kena sebut. Ya, kena sebut siapa, kena ada siapa. Dan isi tu jelas. Okey, kalau macam ni, benar macam ni tulis, kita nak bagi berapa? Kita bagi 2. 3 tak boleh. Sebab kita tak ada subjek langsung, tak ada siapa. Kalau dia sebut 1, cikgu boleh bagi 3. Cikgu bagi 2. Ya, nampak tak? Ingat tadi, cikgu jawab macam mana? Ada tak? Ya? Tak. Pensel baru ni, ada ke tak ada subjek? Tak ingat soalan. Ya? Okey, baik. Jadi pelajar ni, okey, yang di atas dia dapat 1, soalan nombor 2 dia dapat 1, soalan nombor 3 dia dapat 2, jadi dia dapat berapa markah? 4/9. Dah kurang 5 markah. Ni yang susah ni. Pemahaman ni memang antara gila soalan yang membunuh lah, ya, dalam kertas 2. Selalu mengurangkan markah kita. Ya? Rumusan tak apa, kata bahasa tak apa, novel lagi tak apa. Bahagian ni saja. Okey? Baik, ada soalan? Bagi hidup. Okey, apa yang kamu nak tanya? Okey, faham ke tak faham? Okey, nanti lepas ni kena jawab macam ni. Ya? Okey, sekarang nak masuk bulan 6, kita akan percubaan bulan 8, tak lama dah. Tolak sekali. Ya? Tak awal dah, cik. Kalau pelajar Eka, dia kata tak awal dah, tak kurang sekurang. Okey, baik. Okay, jadi, faham macam mana nak tulis? Okay, kita nak express kita tak simpan. Ya? Hari ni buat kertas 2. Okey, sekarang kita tengok soalan prosa model. Okey, kamu tengok soalan prosa model, tengok soalan ibu dan cepet. Okey, soalan ibu dan cepet. Okay, baca lah dulu 5 minit, baca dulu. Pendek saja. Baca 5 minit. Okey, kalau tengok pada slide, setiap soalan 10 minit. Setiap soalan pemahaman tu 10 minit. Dia ada 4 soalan pemahaman, bahagian, 4 bahagian, maknanya setiap bahagian tu 10, jadi 40 minit. Tapi tak tahu kita kalau kita tengok jam pun kan, aku jam kan, ya. Kita kan pernah tengok pun. Okey, baca 5 minit. Ibu dan cepet. Ingat dah cepet ni? Okey, cepet tu apa? Nama apa? Sungai, ya. Okey, nama sungai. Okey, ditulis oleh Syahnul Ahmad. Kenal Syahnul Ahmad? Penulis terkenal lah, yang berasal dari Kedah. Dia pensyarah USN, ya, bahagian kesuratan Melayu. Ya, dia banyak tulis novel.
Okey, kita tengok jawapan pelajar. Keadaan apabila cermin mengamuk ialah macam naik angin. Jawapan? Jawapan ke? Bukan. Bukan. Okey. Sampah sarat dipunggah bersama, menumpangkan pokok-pokok yang tegak di tepi-tepi-tepinya dan memutahkan tanah hingga tergobak rata-rata. Okey, baik. Ada tak keadaan cermin apabila dia mengamuk? Ada tak? Okey, jawapan dalam petikan berada dalam renggan pertama dan kedua. Okey, di sini 2 markah. Kita nak berapa jawapan? 2. Okey, pelajar ni memenuhi tak 2 markah? Keadaan cermin sampah sarat dipunggah bersama. Okey, kamu write 1. Ya? Baik, bahasanya masih bahasa standard. Jadi cikgu terima. Dia walaupun nampak macam menyalin dari petikan, tapi bahasa tu masih dramatis. Betul tak? Sampah sarat dipunggah bersama. Sebab dia tulis keadaan apabila cermin mengamuk ialah macam naik angin yang perlu salam lah. Ya? Okey, sampah sarat dipunggah bersama, menumpangkan pokok-pokok yang tegak di tepi-tepinya. Betul? Betul. Okey, pelajar ni dapat 2 markah? Dapat. Ya? Kita mulai sampah sarat dipunggah bersama 1, menumpangkan pokok-pokok yang tegak di tepi-tepinya 1. Baik, cikgu prosa modern cikgu tak bimbang. Yang bimbang ialah prosa lazim. Sebab kamu salin dari petikan tak ubah apa-apa, salahlah. Jawapan betul dapat 1. Ya? Padahal jawapan ada 2, 3 dalam tu, tapi kamu dapat 1 sebab kamu salin bulat-bulat. Tapi kalau petikan prosa modern dia takkan salah sebab dia masih bagi bahasa gramatis, ya, standard. Ya? Okey, nombor 2. Okey, nombor 2. Okey, jawab soalan KPKK. Ya. Soalan KPKK jawapan sendiri, betul tak? Ya. Okey, jadi di situ dia nak 3 markah, bermakna berapa jawapan? 3. Okey, kita tengok. Pada pendapat anda, apakah kesan-kesan buruk yang akan berlaku apabila sungai itu cemar? Okey, kita tengok jawapan pelajar ni. Pada pendapat saya, kesan-kesan buruk yang akan berlaku apabila sungai tercemar. Betul tak? Ulangan ayat jawapannya? Lengkap? Lengkap. Ambil daripada pendapat saya dan sebahagian daripada soalan. Okey, ialah sumber apabila sungai tercemar ialah sumber air harian kita juga akan tercemar. Betul? Betul. Ya? Okey, selain itu, sungai yang tercemar juga memusnahkan kehidupan yang berada di dalam dan sekelilingnya. Di dalam apa? Di sekeliling apa? Ya? Agaknya memusnahkan kehidupan apa ni? Akuatik. Ya? Kehidupan dalam sungai akuatik kan kita sebut kehidupan akuatik. Ya? Okey, dia faham tapi dia tak ingat tu istilah tu. Ya? Okey, baik. Di sini ada jawapan ni tapi olahan ayat pemilihan kata tak tepat. Ya? Okey, di samping itu pencemaran sungai mengakibatkan pencemaran alam sekitar juga. Jangan boleh juga kan? Ya? Pencemaran alam sekitar saja. Alam sekitar akan menjadi tidak cantik dan kotor. Okey, baik. Dia ada jawapan. Dia ada 4 jawapan. Kamu tengok pelajar ni ada 4 jawapan, tapi olahan ayat dia kurang mantap. Tu saja. Tapi kalau pemeriksa baik dia bagi 3. Ya? Pemeriksa baik dia bagi 3. Betul, jawapan dia 4. Kita nak 3 saja. Ya? Pemeriksa baik dia bagi 3. Tapi jawapan yang sebenarnya untuk A+ tidak. Jangan buat macam ni lah. Kan? Okay, kita olah ayat betul-betul. Ya? Okay, tadi macam kemusnahan kehidupan yang berada di dalam dan sekelilingnya, kehidupan akuatik yang menjadi sumber makanan. Jelas satu ayat A+ tu, kan? Ya? Baik, pencemaran sungai mengakibatkan pencemaran alam sekitar. Okay, betul. Ya, pencemaran sekitar, dan alam sekitar akan menjadi tidak cantik dan kotor. Jadi maknanya isian sama. Okey, kalau pemirsa baik dia bagi 3. Tapi kalau untuk dapat A+, olahan ayat kena
bawah sikit juga lah. Ya. Okay. Baik, kita tengok nombor 3. Okey, nombor 3 selalunya soalan komsas. Okey, soalan pemahaman aktologi komsas mesti ada soalan komsas. Okey, kamu tengok macam mana pelajar dijawab. Okey, soalan dia minta uraikan satu nilai murni dalam petikan dan satu nilai murni daripada keseluruhan cerpen. Okey, baik. Nilai murni yang terdapat dalam petikan ialah tanggungjawab. Okey, di situ 4 nota. Dia dapat 1. Betul tak dalam petikan ni ada tanggungjawab? Ya, okey, right, 1. Kita mestilah menjalankan tugas dan tanggungjawab kita dengan sebaik mungkin dan bukannya melepaskannya kepada orang lain. Contohnya, bapa yang melepaskan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan ayah kepada ibu. Suami dan ayah kepada ibu. Oh, maknanya ayah kepada ibu. Dia tertinggal tu dan penulis kan. Okey. Baik. Boleh bunyi 1? Ya. Jelas kan. Cuma olahan ayat tu salah di bawah. Ya. Bapa yang melepaskan tanggungjawabnya sebagai seorang suami dan ayah. Abang garislah ayah tu. Bukan ayah kepada ibu. Kan. Suami kepada. Okey, baik. Manakala nilai murni daripada keseluruhan cerpen ialah kerajinan. Ada rajin? Ya. Cerpen yang ada. Okay. Ibu telah bersusah payah memantik tulang untuk menjaga keluarga betul. Ya? Okey. Baik, cuma pelajar kita tulis panjang sangat. Contohnya, isi contoh. Isi contoh. Nilai contoh, nilai contoh. Cukup. Ya? Baik, dia terikut-ikut dengan novel ni. Sebab novel ada isi, huraian, contoh. Kalau soalan pemahaman tak perlu lah huraian panjang sangat. Ya? Terus kepada contoh. Baik, cerpen tak ada masalah. Kamu masuk, bila kamu ada nama watak saja dah ada contoh. Ya? Bila ada nama watak, ada contoh. Ya? Kamu sebutlah siapa yang ada dalam petikan. Okey, baik. Dapat? Okay, nanti cikgu akan edahkan semua apa kamu nampak. Ya? Okey, seterusnya petikan kosa-klasik. Okey, baca petikan kosa-klasik 5 minit. Okey, ingat hikayat Inderanata? No. Tak faham. Kisah seorang putera raja yang mengalahkan sepasang suami isteri raksasa menyelamatkan 7 orang puteri. Ingat? Okey, dia dapat baca. Nak cakap panjang. Okey, dia baca apa? Okey, arahkan maka adalah Inderanata itu sudahlah ia menyeberang lautan dibawa oleh tempur kehendaknya ke negeri Patani. Ya tuanku Syahada. Adapun Inderanata itu terlalu sekali berlarinya dan beberapa ia bertemu berkas tua yang puas-puas itu pun tiada memberi bahaya akan dia. Dan jika tiada dengan Inderanata itu nescaya matilah hamba dimakan segala binatang. Maka hamba pun terlalu sekali hairan melihat kelakuannya itu, kerana sangat ia berani dengan segala binatang itu adalah ia berkata-kata seperti ia berkata dengan manusia juga. Faham? Okey, maka hamba pun terlalu takut melihat kelakuannya
Ini siapa bercerita tentang siapa? Indra Janaka bercerita tentang Indranata. Jadi dia cerita Indranata ni apa nilai yang ada pada Indranata? Berani, ya, berani melawan